Assalamualaikum. Cikgu, nak jumpa saya je? Ya, Waalaikumsalam. Cikgu sini duduk. Cikgu. Boleh. Adalah sikit, kita berbual sikit. Alamak. Okay. Sihat cikgu? Alhamdulillah lah, sihat sama COVID ni kan. Banyak COVID. Dah cek, dah injek hidup kan? Baru 1 dos. Oh, baru 1 dos. Yang lagi kedua tu? Kena tunggulah bulan 6 ni. Okey. Macam gini cikgu, saya ada dapat laporan lah. Saya baca laporan di PR. Cikgu tak masuk. Ada apa-apa masalah cikgu? Orang nak katakan masalah, dia macam-macam lah masalah kan. Kita ringkaskan cikgu masalah ni. Jangan terlalu complicated. Hidup ni tak boleh masalah sangat cikgu. Okey, cari yang ringkas. Saya bagi cikgu 4 atau 3 atau 4 lah masalah yang betul-betul besar. Okay, masalah ni sebenarnya kan ada sikit lah. Dari segi kalau saya ni biasalah kan, orang lama ni kadang-kadang dari segi komputer ni dah lama pakai. Oh, satu komputer satu komputer. Cikgu pakai komputer apa cikgu? Wah, dah apa zaman Tok Adam ni komputer lama ni. Apa tak nama lupa dah. Nama pun dah lupa dah ni. Okey. Kita bukan orang IT kan, jadi kita tak tahu. Okey, boleh guna je lah. Boleh Okey. guna asal boleh. Laju tu ke apa, software ke kamera ni kita dah tahu lah kan. Masalah juga ni. Okey, lagi tu? Yelah, selalu komputer ni, kita punya komputer ni outdated. Jadi tak boleh ikut dah. tak boleh ikut lah, slow lah. Slow. Okey. Lagi satu, kalau macam saya ni lebih mengajar kepada matematik, kita perlukan apa? Writing pad. Oh ya, itu pun mahal. Saya tengok itu pun harga pun Beratus ya. Beratus. Lagi bagus, kena beratus lagi beratus. Lagi mahal lagi bagus. Okey, saya faham masalah tu. Okey cikgu. Kita cikgu ni gaji kau besar. Ya. Jadi itulah. Lagi satu ni, dari segi itu masalah pertama cikgu tadi. Okey, masalah tu. Okey, peralatan lah kita ambil itu sebagai satu peralatan. Okey. Kedua ni rumah saya tu dia lembah. Oh, coverage. Jadi coverage memang teruk sikit. Capaian internet ni teruk. Tak kira lah line apa ke, Unify ke, Celcom ke, Digi ke, Mobile ke, memang teruk. Itu sama macam tempat saya. Cikgu penduduk kat mana ni? Saya ni duduk dekat area Tiram. Oh, sama. Walaupun coverage tapi dia ke bawah. Kan? Betul. Sama dengan saya ni. Saya apa-apa pasal data pun tak apa. Okey, sama lah. Boleh alasan boleh terima lah. Cik. Lagi satu, bila kita nak masuk yang fiber optic tu, macam apa tu mahal lah sikit. Kos lah. Maknanya kita kena keluarkan banyak duit lah. Tapi sekarang kan zaman kita kena jimat sikit. Okey. Jadi kos tu nak ni kena capai tu kita kena pelan-pelan lah. Boleh lah. Ambil masa lah kan. Lagi tu? Lagi satu ni kes bila kita buat PDPR ni, penyertaan murid tu kurang. Oh, penyertaan murid. Okey, ada masuk lah juga. Ada masuk. Oh, cikgu tak masuk, tak daftarkan Daftar. Cikgu tu lupa daftar. Okey. Maknanya cikgu ada masuk lah. Saya dalam PPDR cikgu, kita ada kehadiran cikgu. So, kat situ cikgu kalau tak masuk, dia akan jadi kosong. Mak silap lah. Silap, aduh. Dah masuk 33 orang sepatutnya. Dah kena panggil lah ni. Dah, tapi 17 orang masuk. Lepas tu dalam PDPR tu kita suruh dia open apa? Kamera tu tak nak buka. Itu masalah budak kita lah. Masalah budak lah. Dia tengok gambar tegak, gambar kartun, gambar ni. Dia tak larat dia tengok. Ada tak masalah cikgu beli software ke, ada modal ke? Itu pun masalah juga kan. Orang lama ni, software memanglah kita yelah, budak-budak baru macam Farhan ke, cikgu Muad ke, BMU lah, tahu Safiq ke, tu semua tu pakai IT tu. Semua modal besar tengok. Saya pun tak larat nak ikut. Dia orang tahu tak apa. Kalau saya tahu, insyaAllah saya boleh buat juga kan. Pelan-pelan, ni nak pasang pun orang tak kerti. Tu lah, terkiar-kiar. Saya ni pun bukan tailor sangat. Nak tegur pun susah juga. Tapi boleh lah. Tapi kerana dah tanggungjawab cikgu, saya kenalah buat kan. Yalah, macam mana pun kan. Kan. Okey cikgu. Yang pertama lah, masalah cikgu yang pertama, saya boleh cuba yang apa tu? Coverage yang rendah tu kan. Coverage tu. Kalau pakai yes itu boleh ke? Yes.
Yes, lagi terus Tak ada lain terus. tu tak ada lain. Alamak, macam mana kajian dah bagi ni? Aduh, yang ini kalau boleh saya kasih cikgu percuma lah. Yang ni kan, ni nama cikgu didahulukan lah sebab 4G punya kan. Tapi kalau tak ada capaian, Tak ada capaian pun sama juga kan. Okey, tak selesai masalah juga ni. selesai masalah. Okey, inilah cikgu. Dalam masa musim PDPR, cikgu hanya 30% kan boleh datang. Saya galakkan cikgu buat kat sekolah. Okey. Sekolah. Kalau maknanya cikgu beritahu saya dulu, kita arrange, maknanya bila cikgu nak masuk. So kita ada makmal komputer, cikgu boleh guna semua apa alatan sekolah yang ada. Tapi tak boleh buat balik lah. Lengkap pun. Lengkap lah. Cikgu maknanya cikgu boleh gunakan studio kita yang dekat makmal komputer tu, gunalah sepenuhnya. Itu pun bukan hak saya. Cikgu boleh gunakan. Boleh guna tapi ikut jadual lah. Ikut jadual, betul. Ataupun lagi satu cara cikgu live view 5K player ni semua adalah video. Cikgu videokan dulu cikgu punya apa yang cikgu nak ajar. Lepas tu cikgu masuk. Kalau cikgu nak ada duit pun, cikgu buat YouTube. YouTube ni dapat hasil tu. YouTube, tapi itulah peralatan. Peralatan tak cukup, dia tak cantik lah kan. Yang kawan saya ni, lepas ni saya nak tunjukkan macam mana langkah PDPR yang berkesan je. Ini salah seorang cikgu contoh PDPR yang berjaya. Tapi di sekolah menengah. Tapi dia ajar bahasa Inggeris. Kita tengok macam mana cara yang boleh ikut. Cikgu ajar matematik dan sejarah kan? Ya, saya. Dia boleh edit pula gambar piramidi tu jadi apa? Dia ajar, dia pula masuk tu. Saya pun tak tahu, memang bermodal lah saya tanya dia. Saya tengok pun iPhone kan. Itu mana sebulan lah siap. Itu kengkangan duit kewangan pun saya faham lah. Kita pun tak boleh nak cakap apa kan. Okey. Kita boleh tengok tu. Lepas ni saya akan ulas yang nombor 2, nombor 3 tu. Saya boleh bantu, saya bantu cikgu. Kalau tak boleh tu, saya tak boleh cakap apalah. Sekarang ni kita tengok video ni, YouTube ni. Cikgu ni, comel pula cikgu ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua rakan guru. Pada hari ini, saya akan berkongsi 5 langkah untuk menghasilkan PDPR yang mudah, berkesan dan yang paling penting dapat menarik minat murid untuk terus engage to our lessons until the end of our PDPR sessions. Nak tahu dengan lebih lanjut? Tonton video ini sehingga tamat. Pada hari ini, saya akan berkongsi 5 langkah untuk menghasilkan PDPR yang mudah, berkesan dan yang paling penting dapat menarik minat murid untuk terus engage to our lessons until the end of our PDPR sessions. Melalui kaedah ini, cikgu perlu membuat lesson preparation atau pra-pengajaran. Simple sahaja, disediakan selewat-lewatnya sehari sebelum kelas bermula. Langkah awal dalam PDPR, cikgu perlu mengenal pasti kaedah yang bersesuaian dengan topik yang hendak diajar. Contohnya menyediakan peralatan dan bahan. Yang kedua, penyediaan kuis. Yang ketiga, lembaran kerja. Yang keempat, menyediakan link Google Meet. Dan yang kelima, menyediakan tentative PDPR. This is how the flow looks like. Cikgu-cikgu tak perlu tulis panjang-panjang, ringkas saja supaya murid mudah faham arahannya. Tentatif ini cikgu kongsikan dengan murid sebelum PDPR bermula melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp atau Telegram group kelas-kelas yang cikgu ajar. Pra-pengajaran ini disediakan untuk kesemua kelas yang cikgu ajar. Boleh digunakan berulang kali untuk kelas-kelas of the same levels. Bahan yang tersedia ini akan dilancarkan apabila kelas PDPR bermula. It is very flexible and more varieties. Just copy, click and there you go. Kita perlu mengenal pasti cara-cara yang berkesan supaya cikgu terus bertenaga dan murid lebih seronok mengikuti kelas PDPR. Saya telah membahagikan kelas PDPR kepada 5 segmen. Segmen yang pertama, saya menyediakan video pendek yang berdurasi lebih kurang 1 ke 2 minit
yang dirakamkan menggunakan telefon bimbit atau iPad untuk memperkenalkan topik yang bakal saya ajar serta aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan semasa PDPR. Dengan adanya video pengenalan ini, murid akan lebih jelas dan bersedia dengan objektif pembelajaran pada hari tersebut. Di segmen yang kedua, saya akan berkongsi link video YouTube dengan konten PDPR berkaitan topik pada hari tersebut. Cikgu-cikgu tidak perlu risau sekiranya tidak mempunyai video sendiri kerana cikgu-cikgu boleh berkongsi video-video pengajaran yang dihasilkan oleh rakan-rakan guru yang mempunyai YouTube channel. Bagi yang berminat untuk mengetahui cara penghasilan video pengajaran, saya akan kongsikan bagaimana cara untuk menghasilkannya dengan lebih detail di dalam episod yang seterusnya. Cara menghasilkan video pengajaran. Dan di segmen yang ketiga, murid akan dibekalkan dengan link untuk Google Quiz. Berdasarkan video yang saya kongsikan dengan mereka, saya menghasilkan sendiri kuis menggunakan aplikasi Google Quiz dan Quizizz. Cikgu boleh assign murid-murid dengan Google Quiz yang dihasilkan sendiri atau dikongsi dengan rakan-rakan guru yang lain. Tetapi jika cikgu menghasilkan sendiri kuis, cikgu beroleh kelebihan mengakses data skor murid-murid. Dengan akaun Google Quiz, data dan analisis penglibatan serta pencapaian murid-murid dapat dilihat. Masa yang saya berikan untuk murid menyelesaikan Google Quiz adalah lebih kurang 10 minit untuk 20 soalan. Next. Sebelum saya terlupa, mungkin ada yang tertanya-tanya, saluran mana yang boleh kita gunakan untuk berkongsi video, link dan sebagainya. Kita boleh menggunakan Google Classroom iaitu melalui ID Delima, atau kita juga boleh berkongsi dengan murid melalui WhatsApp group atau Telegram group. Seterusnya, di segmen yang keempat, Production Stage by the Students. Saya akan bekalkan mereka dengan lembaran kerja related to the topic pada hari tersebut. Di sini saya kongsikan lembaran kerja yang saya sediakan sendiri kepada pelajar melalui Google Drive. Cikgu-cikgu boleh juga mengimbas lembaran kerja yang terdapat dalam buku-buku latihan yang telah sedia ada. Mereka boleh terus cetak dan tampal dan ada juga yang salin terus ke dalam buku latihan. Selain lembaran kerja, di segmen production ini atau post lesson, cikgu juga boleh memberi tugasan lain seperti membuat presentation atau project based learning. Durasi yang saya berikan untuk production stage adalah lebih kurang 20 minit. Mereka tidak semestinya menyiapkan semua lembaran atau tugasan yang diberikan. Submission boleh dibuat kemudian setelah tamat PDPR. Di segmen yang kelima atau yang terakhir, barulah saya akan menggunakan aplikasi Google Meet. Di segmen ini, saya akan bersemuka dengan murid-murid melalui link Google Meet yang saya kongsikan dengan mereka. Di sini, saya akan berinteraksi dengan murid-murid selama lebih kurang 15 minit untuk beberapa perkara. Yang pertama, greetings dan break the ice session. Dan yang kedua, saya akan bertanya soalan-soalan kepada murid berkaitan video yang telah mereka tonton. Yang ketiga, memberi peluang kepada murid untuk bertanya soalan berkaitan kuis dan lembaran kerja sekiranya mereka tidak faham atau mempunyai sebarang kemusykilan. Yang keempat, saya akan memberi compliments atau pujian kepada setiap pencapaian yang telah ditunjukkan sepanjang pengajaran. Dan yang kelima, saya akan berbual mesra dan mengingatkan mereka untuk berjumpa lagi di kelas yang akan datang supaya mereka look forward for the next lessons. Dengan 5 segmen ini,
Maka selesailah PDPR yang saya jalankan untuk satu kelas. Google Meet hanya muncul di akhir PDPR kerana dengan cara ini pelajar tidak boleh escape atau mengelak. Mereka perlu bersemuka dengan guru di akhir pengajaran. Dan cikgu-cikgu boleh observe dan mengenal pasti murid yang tidak mengikuti PDPR dari awal sekiranya mereka tidak dapat memberi respon dengan baik berdasarkan skor murid-murid di dalam kuis pada segmen ketiga. Di sini, kita tidak perlu meluangkan masa terlalu lama bercakap berulang kali untuk kelas-kelas yang berlainan. Video pengajaran yang kita rakamkan adalah medium pengajaran yang boleh digunakan berulang-ulang kali. Murid juga boleh ulang tonton sebagai bahan revision. Masa yang kita luangkan untuk bersemuka dengan murid melalui aplikasi Google Meet cuma 15 minit sahaja dan hanya berlaku di akhir pengajaran. Kaedah ini dapat membantu meringankan bebanan guru yang merungut terpaksa ber-Google Meet 5 hingga 6 jam sehari dan ini amat meletihkan. Kaedah PDPR yang saya jalankan telah melalui sesi observation atau pencerapan dari barisan pentadbiran sekolah bersama pihak SISC Plus dan mereka menganggap ia sebagai satu kaedah yang sangat efektif. Di sini saya kongsikan sekali lagi flow of my lessons yang saya distribute kepada murid-murid. Ini saja perkongsian saya untuk kali ini. Saya harap cikgu-cikgu lebih bersemangat dan energetik untuk melalui sesi PDPR. All the best! Cikgu dah tengok kan? Cara cikgu ni buat. Saya betul-betul lah. Sekali saya cek-cek kawan saya. Orang Kedah cikgu tengok saya dapat kesimpulan daripada PDPR dia. Satu, mengenal pasti kaedah pengajaran. Dia ni explore semua sekali yang ada dekat Google Classroom tu. Dia guna semua. Cikgu perasan tak? Dia guna Quizzy, dia guna apa, dia semua drive, dia semua ada. Saya pun tak tengok tapi dia explore semua. Memang dia rajin lah rasanya. Tapi at least cikgu buat cikgu punya kerja. Okey, cikgu tengok dia punya tata cara penyediaan kuis, penyediaan lembaran kerja, menyediakan link Google Meet dan tentatif PDR. Cikgu tengok memang lengkap. So dia bagi lagi satu, dia punya ayat pun tak panjang-panjang gila macam nak buat sejarah you. Ni bukan kutuk cikgu okey. Air kata yang saya boleh tolong tadi, saya cuba dapat 4G. Yang tadi saya tolong cikgu untuk apa? Datang sekolah. So surat saya minta guru besar keluarkan. Okey, lagi satu yang tadi masalah budak tu kita boleh beralih kepada modul. So apa nak bahan photostat, sekolah tanggung. Okey, cikgu beri bahan, lepas tu kita taruh dekat kawasan ambil. Lepas tu budak ambil. Sebab tu seminggu sekali cikgu cek. Rasa boleh tak macam tu? Boleh lah, tengok lah. Kita cuba lah cikgu lagi satu, okey, apa yang tadi saya cakap tu yang free punya tu cikgu try lah. Kan? Macam 5K player tu cikgu study ni. Banyak study lah. Masalahnya ambil masa. Cikgu ambil lah Safiq tu terror tu. Kita form art tu cikgu boleh tengok macam mana dia buat. Tak ada pun cikgu pakai video orang lain yang sama topik. Jangan tak masuk cikgu. Lagi satu saya ingatkan cikgu, jangan terlupa daftar PDPR dah kena panggil pula. Kan? Kan rugi kan? Walaupun lain tu bermasalah ke apa, cikgu beritahu. Nanti kita akan backup cikgu. Kan? So masalah nanti. Okey, akhir kata saya terima kasih lah cikgu atas kerjasama yang cikgu berikan. Okey cikgu Okey, terima kasih. Okey. Ingatlah saya. Okey, terima kasih.